Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih lagi dapat bersama-sama dalam rancangan motivasi pagi. Topik yang kita bincangkan bersyukur saat diuji. Ini adalah siri yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah sepanjang 5 siri kita membincangkan soal bersyukur saat diuji. Kita telah diberikan kelapangan masa oleh Allah SWT. Dan kita juga telah berbincang dan telah menyatakan bahawa seluruh kehidupan kita ini merupakan ujian. Ujian inilah yang perlu ditangani. Kalau kita okey, kita dekat dengan Allah. Kalau tak okey, kita fail ujian ini, maka kita jauh daripada Allah SWT. Jadi setiap daripada kita yang sebenarnya bercita-cita untuk menghampiri diri kepada Allah SWT, tetapi sebagaimana yang dinyatakan, kita mempunyai sifat-sifat yang negatif. Takbur, riak, sombong, angkuh. Dan kita ada juga sifat-sifat positif, syukur, sabar, ikhlas dan sebagainya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah Tuhan Allah SWT telah memberikan sedikit nikmat kepada saya yang dipinjamkan, iaitu kami satu keluarga, sekeluarga menetap di Madinah, di Tanah Haram di Madinah, berhampiran dengan Bukit Uhud, kira-kira dalam 5 ataupun 6 minit untuk menuju ke Masjid Nabawi. Tuan-tuan dan puan-puan, juga saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menjemput mereka yang tiba ke Madinah untuk menunaikan fardu haji atau umrah. Menghubungi kami di sana, jemputlah, datang ke rumah, berziarah kami. Alhamdulillah, insya-Allah kami akan menerima dengan tangan yang terbuka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ramai jemaah, hampir setiap hari saya menerima tetamu di Madinah. Dan kebanyakan yang datang ini ada juga yang datangnya berseorangan, wanita yang berseorangan, tanpa suami, dan mereka mengikut kumpulan mahram yang telah dipilih ataupun ditemukan oleh agensi, dan juga mungkin mereka yang membawa mereka ke Madinah. Dan biasanya mereka akan bercerita dengan kami tentang ujian yang sedang mereka hadapi. Ujian kepada suami. Prof, saya ni alhamdulillah lah, suami saya bagi izin, tetapi dia sendiri tak nak datang. Dia sendiri solatnya tidak cukup. Biasanya isteri saya lah, saya minta isteri saya lah untuk uruskan soal ini, kerana saya fikir beliau berpengalaman dalam kes bagaimana untuk menghadapi isu-isu seumpama ini. Saya sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, isteri saya berdoa selama 6 tahun supaya dibukakan pintu hati untuk menunaikan fardu haji. Saya tak nak pergi haji. Tahun 2000 lagi beliau mengajak saya. Saya tak nak pergi kerana saya takut, saya fikir saya seorang manusia yang jahil, ini tak pandai, itu tak pandai. Dan dia berdoa kepada Allah SWT selama 6 tahun, setiap malam menangis. Dan saya tertarik dengan apa yang dinasihatkan oleh isteri saya kepada jemaah wanita ini. Dia akan bertanya satu soalan saja. Dah. Cukup. Kita berada di Madinah, kita nak menunaikan umrah, kita nak pergi ke Mekah, kita datang ini untuk membawa kebaikan. Boleh saya tanya satu soalan? Suami puan ni jahat, dia tu ada macam Firaun tak? Jadi sudah tentu syok bagi perempuan wanita ini bila ditanya begitu. Tak ada lah macam begitu Kak Roza. Dia okey, tapi tinggal lagi tak nak solat, tak nak ini, tak nak itu, yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian buat dia. Jadi isteri saya berkata, Firaun tidak mengaku dia tu Tuhan. Dan isterinya adalah seorang yang beriman kepada Allah SWT. Ujian yang dia hadapi oleh isteri Firaun lebih besar daripada kita. Suami kita tak nak semayang je kan? Suami kita ni tak nak datang haji je kan? Allah, inilah ujian kita yang perlu kita hadapi. Janganlah duduk bercerita dengan orang mengata-kata. Setiap orang yang kita jumpa, kita cerita keadaan suami kita. Tak usahlah. Suami ini merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pulangkan kepada Allah, bangun tengah malam minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuanku, terima kasih ya Allah kerana memberikan suami kepadaku ya Allah. Ya Allah, Engkau telah memberi jodoh kepadaku ya Allah. Tetapi suami aku ni nakal ya Allah, suami aku ni jahat ya Allah, suami aku ni tak nak semayang ya Allah, suami aku ni tak nak pergi haji ya Allah. Kau bantu aku ya Allah, aku dah tak tahu dah nak buat macam mana ya Allah. Kita berdoa kepada Allah SWT kalau benar-benar kita menyayangi dan mengasihi suami kita. Kita pulangkan balik kepada Allah SWT. Janganlah duduk pergi sampai hingga ke Madinah, sampai ke Makkah nak menceritakan tentang keadaan suami kita. Macam, yang sebenarnya begini dan begini. Tidak membawa kebaikan. Kalau kita cerita pada orang, ya Allah, sekejap saja, orang akan berkata, Engkau jangan cerita, aku cerita kat engkau seorang je. Kalau dia pejabat.
Dan teman kita yang kita bercerita, boleh kita percaya. Dia akan bercerita dengan orang lain. Dia kata, kau jangan cerita tau. Dah dia cerita kat aku seorang je. Kau jangan cerita. Selepas itu dalam masa 2 minggu, habis satu pejabat cerita. Tapi kalau kita bercerita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah Subhanallah, Allah tidak akan buat gosip. Dia akan membantu kita. Tapi janganlah buruk sangka dengan Allah. Hari ni minta, besok dah nak suruh suami kita baik dah. Tak boleh macam itu. Allah dah janji pada kita, kau minta pada aku akan bagi pada kau. Jangan risau. Tetapi bila pada saat yang mana, itu terpulang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang yang SMS saya, tuan-tuan dan puan-puan, dia kata, Prof, saya dah buat dah sebagaimana Prof anjurkan ni, berdoa. 20 tahun saya berdoa. Suami saya jahat macam tu juga. Allahu Akbar, ujian dia. Sampai saya tak percaya lagi pada doa-doa tersebut. Masya Allah, subhanallah. Macam mana saya nak jawab? Saya kata pada beliau, Allah SWT telah berfirman dalam satu hadis kursi, Allah nyatakan, barang siapa yang berdoa kepadaku dengan penuh keikhlasan dan tidak dimakbulkan semasa di dunia ini, dia akan diberi kemuliaan pada hari akhirat besok. Maksudnya kalau kita redha dengan apa yang kita buat, apa yang kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah akan bantu kita. Kalau dia tak bagi di dunia, dia akan bagi kemuliaan kita pada hari akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam konteks saya lain, saya selalu berjumpa dengan sahabat-sahabat ataupun orang yang datang daripada kaum lelaki. Mereka menyatakan kepada saya, ya Allah, Prof, saya ni nak berubah. Saya nak jugalah isteri saya macam gini. Dia ada impian dia tentang isteri dia. Bila dah kahwin, baru tahu yang, ya Allah, isterinya berbeza dengan sebagaimana harapan dia. Maka mana nak mengatasi ujian begini? Kita jumpa lagi sekejap lagi. InsyaAllah kita bincang bagaimana, apakah yang patut kita lakukan. Jumpa lagi.